Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula murid-murid. Pertemuan kali ini kita akan belajar bidang hadis, pelajaran yang ke-8. Tajuknya ialah 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Naungan ni bermaksud perlindungan Allah daripada matahari, panas matahari pada hari akhirat ketika kita berada di padang mahsyar. Okey, objektif pelajaran kita pada kali ini, di akhir pelajaran nanti Ustazah harap kamu boleh yang pertama membaca hadis dengan betul, yang kedua mengetahui maksud hadis, yang ketiga menyenarai 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Seterusnya yang akhir sekali menyatakan pengajaran hadis. Okey, kita lihat matan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat aynah muttafaqun alaihi. Okay, kita lihat maksud hadis. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih. 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih, dan pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Wa rajulani tahabban fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, dan 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin, dan seseorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan kaya dan cantik. Faqala inni akhafullah, lalu dia menolak sambil berkata, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa akhfa, dan seseorang yang bersedekah secara sembunyi. Hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kiri tidak mengetahui sedekah yang diberikan oleh tangan kanannya. Wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynah, dan seseorang yang secara bersendirian mengingati Allah Subhanahu wa taala sehingga menitiskan air mata. Okey, kita lihat 7 golongan yang mendapat naungan Allah sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang hidup taat beribadah kepada Allah, yang ketiga seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid, keempat 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Okey, yang kelima seseorang yang membenci perbuatan maksiat kerana takut kepada Allah. Okey, yang keenam seorang yang menyembunyikan sedekahnya, dan akhir sekali yang ketujuh seorang yang mengingati Allah sehingga menitiskan air mata. Baiklah, kita lihat huraian. Pemimpin yang adil bermaksud pemimpin yang menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang di bawah pimpinannya berpandukan Al-Quran dan hadis. Okey, contohnya, yang pertama, dia memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi. Okey, dan contoh lain, mencegah kemungkaran daripada berleluasa. Okey, kita lihat spektrum ilmu. Firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8,
yang bermaksud. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Okey, seterusnya huraian yang kedua, pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksudnya pemuda yang memenuhi masa dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada ibadah wajib ataupun sunat. Okey, contohnya yang pertama, melaksanakan tuntutan solat 5 waktu dan ibadah puasa dengan sempurnanya. Okey, seterusnya yang kedua, melazimi qiyamul lail, membaca Al-Quran dan berzikir. Okey, seterusnya yang ketiga, seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid, iaitu seseorang yang hatinya sentiasa berasa seronok memakmurkan masjid dengan aktiviti ibadah dan kebajikan. Okey, contohnya yang pertama, menunaikan solat fardu secara berjemaah. Okey, dan contoh kedua, menyertai aktiviti di masjid seperti majlis ilmu dan program sukan ataupun riyadhah. Okey, kita lihat spektrum ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang pergi ke masjid atau pulang, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan baginya tempat di dalam syurga setiap kali pergi ataupun pulang. Okey, jadi kita rebutlah peluang ini, ya. Kita memakmurkan masjid kerana Allah akan menyediakan tempat kita di syurga pada hari akhirat nanti. Okey, seterusnya huraian yang keempat, iaitu dua orang yang saling mengasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dan berpisah kerana Allah. Okey, maksudnya dua orang yang bersahabat berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contohnya, ya, sebagaimana Saidina Abu Bakar sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan pelbagai ujian semasa berhijrah ke Madinah, ya. Berbagai perkara yang dihadapi, ya, rintangan dan dugaan, ya, oleh Saidina Abu Bakar ketika bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Okey, seterusnya yang kedua, persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan Ansar sehingga sanggup menawarkan harta, ya, harta ni yang dimiliki oleh orang Ansar, ya, diberikan kepada kaum Muhajirin. Lepas tu tenaga dan tempat tinggal, bahkan ada di kalangan orang Ansar sanggup, ya, menceraikan isteri dan disuruh, ya, berkahwin. Maknanya bolehlah orang-orang Muhajirin mengahwini bekas isteri mereka. Okay, seterusnya yang kelima, seseorang yang membenci maksiat kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu seseorang yang membenci dan menjauhi semua perbuatan yang melanggar suruhan Allah Subhanahu Wa Taala atau meninggalkan larangannya sama ada dalam bentuk lisan, perbuatan ataupun hati. Okey, contohnya menjauhi perbuatan mencuri. Okey, contoh lain, menghindari pergaulan bebas tanpa batasan. Ini makna bebas, ya, bergaul antara lelaki dan perempuan. Ya, jadi jauhilah, ya, pergaulan bebas agar kita mendapat perlindungan daripada Allah pada hari akhirat kelak. Okey, seterusnya yang keenam, seseorang yang menyembunyikan sedekah. Okey, sedekah ialah sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata tanpa mengharapkan pujian manusia. Okey, contohnya memberi sumbangan kewangan secara perbankan dalam talian, yakni online banking. Okey, yang kedua, mewakafkan tanah bagi tujuan pembinaan masjid. Okey, kita lihat spektrum ilmu firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya, jika kamu zahirkan sedekah itu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu sembunyikan sedekah itu, serta diberikan kepada fakir miskin,
maka ia adalah baik bagi kamu dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian daripada kesalahanmu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Okey, ayat ini daripada surah Al-Baqarah ayat 271. Okey, seterusnya yang ketujuh, seseorang yang mengingati Allah secara bersendirian sehingga menitiskan air mata, iaitu seseorang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala sama ada melalui hati atau lisan dengan penuh ikhlas dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, contohnya beristighfar dengan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga mengalir air mata mengenangkan dosa yang dilakukan. Okey, kita lihat spektrum ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, perbaruilah imanmu. Baginda ditanya, bagaimana kami dapat memperbarui iman kami? Baginda bersabda, perbanyakkanlah menyebut La ilaha illallah. Riwayat Ahmad dan Al-Hakam. Okey, seterusnya kita lihat pengajaran hadis. Okey, yang pertama, kita hendaklah berlaku adil dalam setiap tindakan kerana sikap tersebut merupakan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hendaklah memanfaatkan usia muda dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, seterusnya yang ketiga, kita hendaklah berusaha untuk mengimarahkan masjid agar syiar Islam dapat ditegakkan. Okay, yang keempat, kita hendaklah saling mengasihi supaya masyarakat hidup aman, damai. Okay, kita lihat pula yang kelima, kita hendaklah menjauhi perbuatan maksiat agar selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Okay, yang keenam, kita hendaklah berusaha memperbanyak sedekah kerana amalan tersebut dapat menyucikan harta dan jiwa. Okay, dan akhir sekali, pengajaran hadis yang ketujuh, kita hendaklah melazimi amalan zikrullah agar jiwa kita tenang. Okay, contoh zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Okay, baiklah. Jadi kita dah pun mengetahui 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rebutlah peluang ini supaya kita dapat perlindungan ataupun naungan daripada Allah ketika kita berada di padang mahsyar Jadi semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir sekali Ustazah akhiri pelajaran kita hari ini dengan kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.